Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ziarah mahabbah pada malam ni, insya-Allah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, merangkap Imam Masjid Ar-Rahman, seterusnya yang berhormat Tuan Rozaini Rais selaku Exco Hal Ehwal Agama Islam, Kebajikan dan Kerjasama Sempadan Negeri Perlis, seterusnya AJK Masjid, Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, seperti mana yang telah dimaklumkan ataupun mungkin telah disebarkan, kita punya pengisian yang akan saya sampaikan pada malam ni tajuknya ialah rintihan para nabi dan rasul, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil da'awat al-anbiya'i war rusul. Maksudnya rintihan ataupun doa para nabi dan juga rasul. Dan sebelum tu saya nak sebut, saya ni pertama kali datang ke Masjid Ar-Rahman ni, dan saya pun bukan orang Perlis, jadi nak kena bagi tahulah. Saya orang Terengganu, jauh. Bila Exco sebut orang Perlis, jadi saya sekecil lah. Saya bukan orang Perlis. Tapi bekerja di Jabatan Mufti ni, dan insya-Allah lah, walaupun saya punya lorak ni lain sikit lah orang Terengganu ni, orang Pantai Timur. Dan saya pun baru tak sampai setahun, sekitar bulan Mac saya berkhidmat di sini. Jadi berkhidmat pun tak lama lepas tu PKP ni pun baru nak aktif balik. Jadi saya punya, orang kata apa, mustalah utara tu, logat utara tu saya tak dapat menguasai dengan baik. Bolehlah sikit-sikit, tapi akan keluar jugalah Terengganu tu. Saya nak beritahu awal-awal, takut tuan-tuan terdengar, muslimin muslimat terdengar ada satu dua perkataan yang pelik sikit. Kena tahulah penceramah malam ni bukan orang sini, dia orang jauh, orang Terengganu. Jadi balik pada tajuk kita, da'awat al-anbiya'i war rusul, rintihan para nabi dan rasul. Saya nak kongsi pada ahli jemaah sekalian tentang satu orang nabi, yang mana nabi ni kita duk sebut dalam solat kita, dalam tahiyat kita duk sebut nama nabi ni. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam selawat yang kita sebut sebagai selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu tahiyat Ibrahim, selawat Ibrahimiyah yang kita sebut, dan memang nama tu pun mengambil sempena nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kalau kita tengok, antara nabi yang banyak ataupun panjang perjalanan ujian yang dia lalui, panjang. Dan saya nak sentuh ataupun nak ambil, nak kongsi sikit dalam masa yang ada ni sebagai permulaan dan perkenalan kita. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ni juzuk yang pertama. Allah Ta'ala duk cerita pada pengakhiran juzuk pertama ni doa-doa Nabi Ibrahim. Apa rintihan Nabi Ibrahim? Cerita Nabi Ibrahim ni banyaklah dalam Quran. Dia merata berselerak dalam Quran. Sekejap ada surah ni, sekejap ada surah ni. Sebab apa banyak cerita Nabi Ibrahim ni? Sebab tu sebahagian para ulama kata hampir-hampir Quran dia nak cerita tentang Ibrahim dan Musa.
hampir keseluruhan Quran tu. Okay. Sebab Nabi Ibrahim itulah juga merupakan susu galur datangnya Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Dan kalau kita tengok satu kemuliaan besar bila mana Nabi itu disebut dalam solat kita hari ini, walaupun kita umat Nabi Muhammad. Okay. Bahkan Quran sendiri sifatkan Nabi Ibrahim ini sebagai ummah. Dia seorang diri dia tu diibaratkan seperti ummah. Nak sebut pada kita apa? Apa yang ada dalam diri dan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu besar dan hebat. Daripada perjalanan mula-mula nak jadi Nabi, Quran cerita berjalan tengok matahari, tengok bulan, nak cari hidayah. Dan Allah Ta'ala uji. Sebab tu Quran sebut wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Dan ketika mana diuji Nabi Ibrahim alaihi salam itu dengan beberapa kalimat. Kalimat situ maksud dia ujian. Fa'atammahun, Ibrahim sempurnakan semuanya. Tidaklah Nabi Ibrahim itu mengeluh, tidaklah Nabi Ibrahim itu merasa letih dan penat dengan ujian tu, melainkan Nabi Ibrahim menjalankan tugas sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan seorang Nabi dan Rasul, terutamanya Nabi Ibrahim ni, ujian dia cukup banyak. Kalau kita nak bilang ujian kita dengan ujian Nabi Ibrahim, maka ujian para Nabi lebih banyak. Sebab tu ada hadis Nabi ditanya, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat. Nabi ditanya, man asyaddun nasi bala'a, siapakah manusia yang paling banyak kena uji? Kita duk agak Nabi akan jawab orang sekian, sifat sekian. Tiba-tiba Nabi jawab, al-anbiya'i war rusul. Yang paling banyak dan teruk kena uji ni Nabi-Nabi dan Rasul. Summal amsal fal amsal. Kemudian lepas daripada tu dan lepas daripada tu, maknanya mengikut darjat dan martabat iman. Jadi saya nak kongsi kepada ahli jemaah muslimin muslimat yang ada pada malam ni. Kalau kita buka Quran surah Baqarah ayat 126, bermula situ kita punya perbahasan malam ni. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 126 surah Baqarah ni, kita boleh cek, buka Quran muka surat 19, situlah kedudukan ayatnya, baris yang ketiga daripada bawah. Allah Ta'ala sebut wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Tuhan jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekikanlah kepada penduduknya dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khususnya kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini doa yang kita sebut sebagai da'awat, doa Nabi Ibrahim AS. Cerita ni kalau kita tengok dalam surah Baqarah ni, cerita ni ialah cerita ketika mana Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim bawa isteri dia yang nama Hajar dan juga anaknya Ismail pergi ke lembah. Kalau kita baca surah Ibrahim, Quran ni ada surah Ibrahim, Allah Ta'ala sebut tentang sifat bumi Mekah pada waktu tu, wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada apa-apa tanaman pun. Itu sifat geografi tanah Mekah yang orang duk pergi nak buat umrah, duk buat haji. Itu Quran sebut wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada apa-apa tanaman pun. Nabi Ibrahim pun tak faham sebab apalah dia kena pergi situ. Cuma yang dia tahu, Allah Ta'ala perintah suruh dia buat Kaabah di situ. Dan sebelum daripada tu, kalau kita tengok sejarah sorotan sirah Nabi Ibrahim ni, pertama kita dah sebut dah tadi, dia ni jalan tengok matahari, tengok bulan nak dapat hidayah. Kemudian Allah Ta'ala uji dia bila mana dia dilantik jadi Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala uji dia, ayah dia tu seorang yang kuat dengan ibadah ataupun penyembahan berhala ni, kuat. Bahkan ayah dia tu seorang pengukir ataupun pembuat berhala, berdebat dengan ayah dia sakan. Sehingga dia sebut, bahkan Nabi pun sebut, Nabi sebut pada para sahabat, Nabi Ibrahim ni dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala,
Wahai Tuhan, jangan engkau malukan aku pada hari kiamat. Malu sebab apa? Sebab ayah dia tak masuk Islam sampai ke mati. Ayah dia menentang dia. Kan ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bila mana Nabi Ibrahim berdiri di padang mahsyar, tiba-tiba datang ayah dia, muka penuh kusut masat, muka hitam. Jumpa Nabi Ibrahim anak dia ni, ayah dia kata, al-yawma qad saddaqtu, hari ini aku benarkan kamu. Tu di padang mahsyar. Tapi tidak ada keuntungan dah kalau benarkan pada waktu tu pun. Okey. Jadi Nabi Ibrahim dia minta supaya Allah Ta'ala tak malukan dia, tak nak bagi orang nampak ini ayah dia, sehingga Allah Ta'ala tukarkan ayah dia dalam bentuk yang lain. Okay. Cuma saya nak sebut, bila mana dia berdebat dengan ayah dia, dia keluar daripada, sebahagian riwayat kata dia duduk tempat Nabi Ibrahim ni, mula-mula dia bermula di Iraq, lepas tu dia bergerak ke Mesir, dia bergerak ke banyak tempat, sampai last sekali di Madinah, di Mekah tu, di Arab Saudi hari ni lah. Okay. Jadi nak sebut, dia pun berdebat dengan ayah dia tak nak dan berdegil, dan akhirnya dia kahwin dengan satu orang perempuan namanya Sarah. Kahwin lama tak dapat anak, dan akhirnya keluar daripada bumi Iraq tu. Dan sebelum tu kita pernah dengar cerita dia kena bakar. Dan Nabi Ibrahim ni dia kena bakar bukan bakar biasa. Dalam riwayat sebut 40 hari dipanaskan api tu, dan 40 hari dibakar Nabi Ibrahim dalam tu. Ini ujian-ujian yang berlaku cukup banyak. Dia pergi ke Mesir pada waktu tu, yang memerintah Mesir namanya Firaun, tapi bukan Firaun yang zaman Nabi Musa tu. Cuma sebab nama raja-raja Mesir ni memang nama dia Firaun. Itu gelaran rasmi dia lah. Okay. Allah Ta'ala uji Firaun ni, dia berkenan dengan Sarah, sehingga dia panggil Sarah ke istana, dan dia berniat jahat kepada Sarah, dan Allah Ta'ala lumpuhkan Sarah. Dengan sebab Sarah tu perempuan yang hebat, Firaun pun hadiahkan Hajar. Ni saya cerita ringkas. Saya nak sebut perjalanan Nabi Ibrahim tu cukup banyak ujian dia. Okay. Bila mana dihadiahkan Hajar, maka lama Hajar tu berkhidmat sebagai hamba ataupun pembantu pada keluarga Nabi Ibrahim ni. Akhirnya isteri dia Sarah benarkan Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, dengan sebab tak dapat anak lama. Kahwin dengan Hajar tak lama, Hajar ni daripada bangsa Qibti Mesir, dapatlah anak nama Ismail. Allah Ta'ala uji, bergaduh pula dua isteri tu. Ni ada riwayat. Maknanya Sarah ketika mana dia tengok Hajar tu mengandung, ni riwayat Ibnu Katsir dalam kitab dia Qasasul Anbiya wal Rusul. Dia kata Sarah ni bila mana dia tengok Hajar mengandung, dia yang bagi Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar tu, sebab dia kesian tengok Nabi Ibrahim tak ada zuriat. Okay. Jadi bila mana dia pergi kahwin, lumrah normal bagi seorang perempuan, dia tetap akan ada cemburunya. Okay. Jadi tiba-tiba saja-saja dia cubit Hajar, dia macam cemburu lah, jealous. Lepas tu saja-saja dia pukul kepala Hajar. Lepas pada tu orang perintah Tuhan suruh bawa Hajar yang pada waktu tu dah melahirkan Ismail ke mana? Ke Mekah. Jauh daripada Palestin tu pergi ke Mekah, sangat jauh. Mekah pula pada waktu tu bukan macam Mekah macam sekarang. Mekah yang tak ada orang duduk. Tak faham, baru seronok duk ada anak ni, tiba-tiba kena hantar sana. Okay. Dan bila mana Nabi Ibrahim letakkan Hajar dan juga anaknya Ismail, bukanlah dia suruh Ibrahim tu duduk situ. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim tinggalkan dua orang tu, baru dapat anak. Ini ujian-ujian yang banyak yang menimpa. Sehinggalah Nabi Ismail, saya nak ringkaskan cerita, saya nak cerita detail. Okay. Sehinggalah Nabi Ismail tu dia besar sikit dan air Zam-Zam pun dah keluar. Datang pula perintah suruh Nabi Ibrahim pergi balik ke Mekah untuk buat Kaabah. Dan ayat 126 ni lah pada peristiwa tu. Peristiwa datang kali kedua Nabi Ibrahim ke Mekah, tengok anak dia Nabi Ismail dah besar sikit. Perintah suruh buat Kaabah. Quran sebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat batu bata untuk meletakkan tapak asas Kaabah itu bersama dengan Nabi Ismail anaknya, maka kata Nabi Ibrahim, rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan terimalah amal kebaikan yang kami buat ni.
innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya kamulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya nak sebut Nabi-Nabi dan Rasul, dia tidak pernah mengeluh dengan ujian yang dia lalui. Dan Nabi dan Rasul ini mempunyai jiwa yang lapang dan jiwa yang besar. Kalau kita tengok doa pada ayat 126 tu, doa Nabi Ibrahim ni doa yang jauh. Bukan jangka masa 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai zaman kita doa itu. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhan, jadikan negeri ini aman. Negeri itu merujuk pada Mekah. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berilah rezeki kepada penduduknya daripada buah-buahan, yakni tanam-tanaman. Doa Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim hidup, Nabi Ibrahim tidak melihat kesan doa itu dimakbulkan. Dia tak tengok pun. Melainkan selepas daripada zahirnya Nabi Muhammad, baru doa itu dimakbulkan. Saya nak sebut sini, kita dapat belajar banyak pada doa para Nabi ini. Yang pertama, kesabaran para Nabi memang tiada bandingan. Tak boleh nak banding dengan kita. Sebab Nabi ini telah berdoa. Dia bukan doa macam kita lepas semuanya doa lebih-lebih kurang. Doa bersungguh-sungguh, merintih. Sebab tu Quran sebut da'awatul anbiya. Doa tu maksudnya selalu duk doa, dan doa tu merintih pada Tuhan. Dan dia tak tengok pun hasil daripada dia berdoa waktu dia hidup. Nabi Ibrahim mungkin dapat tahulah Mekah tu maju lepas daripada Nabi Muhammad. Mana sekarang ni kita andaikan Nabi Ibrahim dah tahu dah doa dia makbul. Hari ni kita tengok bumi Mekah menjadi bumi yang aman. Bumi yang aman. Bahkan Nabi janji keamanan bumi Mekah bukan setakat aman daripada serangan, peperangan, bahkan aman daripada fitnah akhir zaman, iaitu Dajjal. Tak masuk. Nak sebut pada kita itu doa, berkat doa Nabi Ibrahim. Dan apa saja makanan yang ada di dunia ni sampai di bumi Mekah tu. Tuan-tuan tengok di Mekah, makanan orang Melayu ada, bukan makanan orang Arab. Pokok petai pun orang tanam di Mekah ni. Saya tengok sendiri dengan mata kepala. Orang Melayu kita yang duduk di Bukit Ajiat tu, petai tu ada. Tempoyak pun dia orang boleh buat. Dia duk ingat berkat bumi Mekah ni. Berkat dia datang daripada doa para Nabi sebenarnya. Doa para Nabi. Jadi saya nak sebut sini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini aman. Hari ni, kalau kita tengok suasana dunia hari ni, Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit keadaan kurang aman. Dia tak aman dengan sebab apa? Adakah kita dalam situasi perang? Tak pun. Dalam situasi penyakit berjangkit ataupun wabak, dia menyebabkan sedikit kurang aman. Kita nak beribadah, kita nak bersosial dengan masyarakat, tidak seperti dululah. Banyak benda yang kita kena lihat, ataupun kita sebut ini istilah dia SOP yang berbagai-bagai, yang kita kena patuhi. Sebab itu juga untuk keselamatan dan kesejahteraan. Saya nak sebut sini bagaimana nikmat itu, iaitu nikmat keamanan itu ialah benda yang paling besar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang bangun pada waktu pagi, wa jasaduhu mu'afa, jasad dia tu sihat, wa inda baitihil qut, dalam rumah dia ada makanan, faqad hizat lahu min khairid dunya, kata Nabi, telah berhimpun padanya segala kebaikan dunia. Jadi nikmat-nikmat keamanan itu tidak akan dirasai melainkan Allah Ta'ala tarik sikit. Tapi alhamdulillah kita tengok, walaupun penyakit berjangkit ni taklah reda sepenuhnya, dan keadaan di negara kita ni macam nak masuk pada fasa yang agak membimbangkan sikit lah. Sebab hari ni pun dah 400 lebih kes. Jadi nak sebut pada kita, dalam keadaan tu Allah Ta'ala masih lagi beri pada kita nikmat untuk beribadah. Malam ni kita boleh berkumpul. Beza dengan fasa PKP 3 bulan lebih dulu, bermula bulan Mac sampai Jun tu, sampai kita tak boleh masuk masjid, tak boleh buat apa-apa ibadah. Dan sebahagian orang yang dia biasa dengan masjid ni, dia akan merasakan satu kegelisahan terhadap benda tu. Cuma nak sebut pada kita, inilah nikmat-nikmat yang tidak dirasai. Nikmat-nikmat yang tidak dirasai. Kita diajar oleh Allah Ta'ala untuk berdoa. Allah Ta'ala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah wahai Muhammad, ajarkanlah kepada kaummu, umatmu, ud'uni.
untuk kamu berdoa kepadaku, astajib lakum. Dalam ayat lain Tuhan sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba aku bertanya tentang diriku, katakanlah inni qarib, Tuhan itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sesungguhnya aku ni sangat dekat dengan kamu. Falyastajibuli, maka aku akan mustajabkan doa. Jadi saya nak sebut kepada muslimin muslimat sekalian yang ada dalam ni, Nabi Ibrahim satu contoh besar. Kita baca ayat-ayat ni, kita kena letakkan diri kita dalam situasi Nabi Ibrahim. Ujian yang tidak berputus datang pada Nabi Ibrahim, dan ujian yang memberatkan. Lepas daripada cerita buat Kaabah ni, Nabi Ibrahim belum settle lagi kena uji. Kita akan baca dalam ayat lain, surah lain, Nabi Ibrahim diuji kena sembelih pula anak. Anak yang baru nak start makan jasa, orang kata. Maknanya anak yang baru start nampak boleh berkhidmat pada kita. Umur belasan, umur 20-an. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah suruh sembelih pula. Dan perintah itu bukan perintah yang mudah dan ringan untuk kita lakukan kalau kita nisbahkan pada diri kita. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut tentang bagaimana seseorang yang semakin tinggi martabat imannya, maka semakin banyak ujian yang akan Tuhan letak ataupun akan Tuhan berikan pada dia. Jadi kita tengok Nabi Ibrahim sebut, Rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Tuhan jadikanlah negeri ini aman. Yakni aman sini maksudnya tiada keadaan yang kucar kacir. Walaupun Mekah itu sendiri menyaksikan, pernah juga ada peristiwa-peristiwa yang agak huru-hara. Sebab tu kalau kita baca sirah, Mekah tu sendiri, Masjidil Haram tu sendiri juga pernah merasai ataupun melalui waktu-waktu yang agak gentir, iaitu waktu serangan dari setengah-setengah pihak, dan juga waktu berlakunya penyakit berjangkit. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Ibnu Hajar, dia pernah tulis satu kitab dan dia cerita situasi keadaan di Masjidil Haram, macam mana ketika mana berlakunya penularan taun pada waktu tu, dan masjid-masjid pun ditutup. Masjidil Haram lah, maknanya solat pun tak berlaku. Kemudian lepas daripada tu ataupun sebelum daripada tu berlaku serangan daripada kumpulan yang dinamakan sebagai Qaramitah, Qurmut, Abdullah bin Qurmut, yang mana kumpulan ni dia huru-harakan orang yang buat haji pada tahun tu, dan akhirnya berlaku pembunuhan pada jemaah haji. Dan peristiwa yang paling menyedihkan dalam siri Masjidil Haram ni, Hajarul Aswad itu dicongkil dan dibawa lari ke tempat yang jauh. Tuan-tuan kena tahu, Hajarul Aswad yang ada sekarang itu pernah dibawa lari jauh daripada Kaabah. Di Iraq ataupun di Lubnan, itu kumpulan Abdullah bin Qurmut. Selama berapa tahun? Hampir 9 tahun. Mekah ketiadaan Hajar Aswad. Sehinggalah datang khalifah seterusnya yang hantar tentera untuk ambil balik. Sebab tu kalau kita ada peluang boleh cium Hajar Aswad, kita akan nampak Hajar Aswad tu dia ada rekahan dan dia membentuk lebih kurang 7 kepingan. Sebab tu kalau berlaku musim haji, kerajaan Arab Saudi dia bila mana crowded sangat orang, dia akan sentiasa periksa tengok Hajar Aswad tu, takut ada kawasan rekahan dia tu dah terbuka. Sebab tu akan ada waktu dia akan tutup sekejap dan dia akan gam balik. Orang Terengganu kata teri ni bagi rapat balik. Tuan boleh faham tu kot. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu cerita Mekah. Mekah ni aman. Cuma sekali-sekala dia akan ada situasi macam tu. Sebab tu ada orang bila mana berlaku Covid ni, ada orang dia duduk tengok, ini petanda akhir zaman. Betul lah, kita boleh kata memang hakikatnya kita berada pada situasi itu pun. Okay. Dan ada orang yang dia macam cemas sangat, dia cuba nak kaitkan benda ni macam konspirasi sekian-sekian. Okay. Cuma saya nak sebut, apa sajalah keadaan kita orang beriman ini, orang Islam, okay, sepatutnya sifat seorang Muslim ini, dia tak cepat melatah dengan apa yang berlaku. Bukanlah tak cepat melatah tu maknanya tak peduli. Maknanya bila mana satu keadaan yang membimbangkan berlaku, penyakit berjangkit semakin hari semakin naik, maka kita pun atas nama tawakal kita tak peduli sangat. Itu bukan cara yang betul seorang Muslim ataupun seorang mukmin. Tapi kita tak letak dan tak jadikan benda tu sebagai keserabutan yang melampau sangat. Dan ini benda yang kita kena tahu. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan jelas, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bila mana berlaku keadaan yang sempit,
akan berlaku keadaan yang tenang ataupun senang, yang lega. Quran ulang 2 kali nak tunjuk pada kita, sempit mana pun, bila mana berlaku COVID-19 ni, orang dok rasa sempit, ekonominya, keadaannya macam-macam mana, tapi kita kena ingat dan kita kena yakin pada Quran. Dan cerita yakin dengan Quran ni bukan mudah. Hatta saya yang duk ceramah ni, belum tentu saya antara yang paling yakin banyak. Boleh jadi tuan-tuan yang duk bawah lagi yakin pada saya. Saya ingat zaman belajar dulu, saya belajar di Jordan dulu, kita pergi kuliah maghrib, macam kita di Malaysia ni lah, ada guru-guru yang bertaraf, ulama apa semua, kita pergi belajar. Sebab Jordan ni ramai lah tokoh-tokoh ulama daripada bumi Syam. Saya pergi, pertama balik kelas universiti tu lewat dah pukul 4 lebih. Masjid itu pula jauh, lebih kurang 40 minit kita naik bas. Lepas tu kita pergi kuliah apa semua, selesai kuliah pun kita bukanlah faham 100%. Sebab mungkin bahasa yang diguna agak tinggi, sebab ada bangsa orang-orang Arab dalam tu. Saya nak sebut yang saya kena lah, ni yang saya kena. Bila mana habis selesai kuliah tu, saya keluar masjid, tengok kasut kita hilang. Dia cerita hilang kasut ni mana-mana pun ada, bukan Malaysia ya, hilang kasut. Waktu tu pula musim sejuk lah, musim yang agak sejuk di Jordan. Kita jadi stres lah hari tu, banyak kelas lah. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa. Masuklah masjid, tengok syekh yang mengajar duk ada lagi. Saja nak tanya, takut ada suggestion, bukan nak suruh dia belanja kasut pun. Cuma just nak tanya, kok ada kata-kata dia yang kita boleh jadi lega sikit. Dia pun kata pada saya, masuk masjid, solatlah 2 rakaat. Biasalah orang akan beri jawapan macam tu, orang alim. Saya pun solat, dah dia suruh kita solat. Tapi dalam kita solat, kita duk fikir, aku nak balik dengan apa dah lepas pada ni, kasut tak ada, kedai kasut pun buka-buka. Malam dah pukul 9 lebih, musim sejuk pula, kedai tutup awal. Lepas tu selesai tu, saya dengan kawan-kawan lah, ada 2-3 orang kawan. Cuma yang hilang tu kasut saya, kasut orang lain ada. Saya duk mendengung fikir macam mana. Lepas tu syekh tu datang dekat dengan kami, student Malaysia ni. Dia pun kata, apa yang dia fokus pada saya lah, sebab saya hilang kasut tu. Dia kata, apa yang kamu dapat lepas pada solat? Saya kata, tak ada apa. Kita jawab tu, tak ada apa, bukan kasut tu akan jatuh pada langit pun. Cuma syekh tu telah beri jawapan yang saya nak kaitkan dengan keyakinan ni. Syekh tu sebut, kita teruslah sikit ni. Syekh tu sebut pada saya, dia kata, kalaulah solat 2 rakaat kamu tidak dapat menghilangkan keresahan hilang kasut, macam mana solat-solat kamu boleh menghilangkan keresahan di padang mahsyar? Oh, terpukul kata-kata tu. Lega lah sikit, kasut tak datang pun. Cuma dia nak beri kita pada satu benda simple je. Kita solat, kita duk fikir, siapa lah jahanam tu lah duk curi kasut kan. Kita serabut kita tak hilang. Dia nak beri bandingan pada kita duk beramal atas dunia ni, ada benda yang kita kena tahu, benda yang kita lebih utama lagi. Kalau solat kamu 2 rakaat tidak dapat menghilangkan keresahan kamu, hilangnya kasut tu tak dapat hilang walaupun dah solat, adakah kamu yakin solat tu dia akan menjadi benteng untuk kamu selamat pada azab dan juga soal siasat depan Tuhan nanti? Jadi benda tu kita nampak, dia nak beritahu pada kita bahawasanya bukan dia suruh, saya duk fikir seorang lah, dia suruh solat tu bukan kerana nak beritahu kasut akan turun apa semua, tak. Cuma nak beritahu ujian akan datang dan kamu kena selesaikan ujian tu macam-macam mana pun. Uruslah diri untuk jadi orang yang boleh menerima ujian. Tapi jangan duk fikir ujian tu sampai kita jadi serabut, seakan-akan dunia hanya banyak tu saja. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan ni, Nabi Ibrahim dia diuji banyak. Dia diuji isteri, anak kena tinggal apa semua. Dia bukan nak PJJ, tapi dia dipaksa PJJ oleh Tuhan. Dahsyat lah. Dalam keadaan macam tu, Nabi Ibrahim dia masih lagi ingat nak doa pada orang akan datang. Saya nak sebut sini, sebab doa Nabi Ibrahim ayat 126 ni, dia doa untuk kita, bukan dia doa untuk anak dia sahaja ataupun isteri dia sahaja, tapi dia doa untuk orang lain. Dia kata, ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu, dan berilah rezeki kepada penduduk negeri ini daripada kalangan yang beriman dan juga daripada kalangan yang beriman pada Tuhan ataupun pada hari kiamat.
Dalam keadaan dia diuji sakan, dibakar, ayah tak terima, dia masih lagi ada peruntukan dia nak doa untuk orang. Kadang-kadang hari ni saya nak sebut pada tuan-tuan ni, nanti kita akan dapat conclusion dia di akhir nanti. Bila keadaan COVID ni berlaku, kadang-kadang kita doa bagi diri kita, mungkin Allah Ta'ala uji sebahagian kita, berlaku keadaan ni ekonomi kita sempit sikit, tak lega macam dulu. Duk doa pada ya Allah, berikanlah lega sikit. Kalau orang tu meniaga nak bagi orang ramai sikit, boleh untung banyak. Okay. Kadang-kadang kita terlalu duk fikir yang tu, menyebabkan kita fokus doa tu pada kita sahaja, diri kita. Okay. Kita terlupa untuk berdoa. Mungkin ada orang lebih dahsyat lagi kena uji dengan COVID ni, ataupun ada orang yang putus terus rezeki, bukan setakat merosot, putus rezeki dia hilang. Okay. Walaupun dalam keadaan macam tu, kita kena sedar di dunia ni kita hidup bersama dengan ramai orang, bukan kita hidup seorang. Kita hidup dengan ramai orang. Sebab tu bila mana kita berdoa, kita jangan lupakan orang-orang lain yang bakal mendiami tempat ni, ataupun orang-orang yang sedang kita hidup sekali ni. Saya nak sebut contoh doa para nabi ni, dia tak akan lupa kepada orang lain, dia tetap nak doa pada orang. Jadi kita kena contohi ini doa para nabi. Nabi Ibrahim, dia tak doa ya Allah selamatkanlah aku, bagi aku ni selamatlah, confirm lah syurga. Dia tak fokus sangat yang tu. Dia tetap nak berdoa tentang benda lain. Cuma yang Nabi Ibrahim kalau dia berdoa untuk diri dia, dia berdoa supaya Tuhan terima amal kebaikan dia yang dah dia buat. Saya nak sebut sini ialah kita bila mana kita diuji, saat waktu tu kadang-kadang kita hanya berdoa untuk diri kita. Kita tidak berdoa kepada orang lain, kita tak berdoa. Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in yang hebat. Dia pernah sebut dalam satu kata-kata dia yang hebat. Dia kata, laula indi da'watun mustajabah, sekiranya aku ni ada doa yang mustajab, la ja'altuhu aw la saraftuhu ila al-malik, aku akan jadikan doa itu kepada para pemimpin. Orang tanya Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada doa mustajab, kalau ada satu peruntukan Tuhan bagi, doa tu confirm Tuhan akan mustajab, aku akan doa bukan untuk diri aku akan doa untuk pemimpin. Orang tanya, apa sebab nak doa untuk pemimpin? Anak-anak murid dia tanya. Dia kata sebab kalau kita doakan pemimpin, kebaikan ia tidak hanya pada pemimpin, dia akan tersebar pada semua rakyat yang berada di bawah pemimpin tu. Maknanya kebaikan untuk ramai orang. Jadi ini benda yang kadang-kadang kita lupa bila mana kita diuji. Bila mana kita diuji, kita doa kita ialah. Biasa kita doa kita. Kita doa supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan, supaya ada duit lah nak bayar moratorium, nak habis tak lama dah ni. Okay. Lepas pada ni duit kereta nak kena sambung pula. Okay. Doa yang tu lah. Kadang-kadang kita terlupa untuk bangun. Sebab kalau tengok para ulama' terdahulu, walaupun mereka ni tidaklah terlibat sangat dengan pemerintahan, tak terlibat sangat. Memang itu pendirian para ulama' terdahulu. Maknanya 3 kurun yang awal. Tapi kehebatan mereka ialah mereka sentiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Mereka sanggup bangun malam untuk islah pemimpin tu, dia sanggup doa. Kita hari ni kadang-kadang kita tak setuju dengan pemimpin, kadang-kadang kita kritik je, tapi untuk doa kebaikan tu kita tak berapa sangat. Bukan setakat doa kebaikan untuk pemimpin, kebaikan untuk diri sendiri pun kita terlupa nak doa. Itu masalah. Sebab tu kita akan tengok kita melahirkan pengkritik sahaja. Kita tidak melahirkan orang yang mampu istighasah ataupun mampu merintih. Saya bukan nak kempen ataupun nak bodek siapa-siapa dalam ni. Okay. Cuma saya nak sebut bahawasanya kadang-kadang kita terlupa satu bahagian di situ. Dan ini juga bahagian daripada benda yang agama kita ajar. Dan kalau kita tengok Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka berhadapan dengan pemimpin yang berbagai-bagai. Mulut dia orang tidak pernah terlucut daripada mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Saya bukan nak sebut ada juga sebahagian yang mendoakan kecelakaan. Cuma nak sebut pada kita keadaan hari ini. Dan sifat tabiat manusia di akhir zaman ni, dia cepat melatah dengan ujian, melahirkan mulut yang kurang baik sikit. Jadi itu benda yang kita kena jaga. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita akan tengok falsafah kehidupan yang ditunjukkan oleh para nabi dan juga para rasul. Sebab tu doa-doa para nabi dan rasul ni ialah doa yang paling terbaik. Kalau kita rasa kita tak reti nak berdoa dengan doa sendiri, kita buka Quran, carilah terjemahan dan tengok macam mana para nabi berdoa, macam mana para nabi itu merintih.
supaya kita menjadi orang yang pandai dan berseni dalam berdoa. Dan doa benda-benda yang penting dan utama. Sebab tu Nabi larang kita berdoa, kita detailkan sangat doa kita, tapi kita minta benda yang perlu dalam doa kita. Sebab tu ada seorang sahabat dia berdoa, ni ada riwayat, kalau tak silap ni riwayat At-Tabarani. Dia berdoa, dia kata Nabi dah ada dalam masjid betul-betul tu, Masjid Nabawi. Nabi dengar dia berdoa, Allahumma adkhilnil jannah walau kana fi zawiyatin sughra. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga walaupun kaki 5 syurga. Doa dia. Tak dapat istana pun tak apa, tapi nak syurga tu paling kurang pun kaki 5 pun okey dah. Yang penting syurga. Sekali tengok doa dia macam bagus, macam orang tawaduk doa dia. Nabi dengar doa tu, Nabi berhenti. Nabi kata, ya fulan, wahai fulan, kenapa doa macam ni? Idza sa'altum, bila mana kamu minta pada Tuhan, minta syurga, is'al jannatal firdausil a'la, mintalah syurga yang paling tinggi. Walaupun kamu rasa kamu tak layak, tapi minta, bagi benda yang perlu dan penting dan utama. Sebab tu kalau kita nak berdoa minta kebaikan akhirat, kata Anas bin Malik, tidak ada doa yang paling banyak aku dengar Nabi sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni Anas bin Malik kata Nabi paling banyak baca. Ummu Salamah isteri Nabi pun kata, yang ni lah paling banyak aku duk dengar Nabi baca. Doa tu kita duk baca, kita duk hafal lah. Tak jadi imam pun biasa orang tahu doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma doa tu jadi kurang power sebab kita biasa baca doa tu di penutup dah. Kan? Bila sebut Rabbana atina, kita pun celek mata, genyih mata. Oh, nak habis lah tu imam doa, nak habis lah. Kita duk nampak lepas ni jamuan. Jadi doa tu kurang power dengan sebab perasaan dan jiwa waktu berdoa tu. Sedangkan doa tu kita tengok, wahai Tuhan, beri pada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhi kami, pelihara kami daripada api neraka. Simple doa Nabi. Sebab tu kita tak perlu nak berdoa benda yang terlampau detail sangat. Kita berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Syurga tu nak rumah macam kondominium di KLCC. Dalam rumah tu nak kena ada apartmen macam ni, kolam renang macam ni. Tak perlu sebut. Cukup kita sebut apa yang kita nak dan apa yang perlu. Dan jangan lupa, kita hidup bukan seorang diri di sini. Kita hidup ramai. Dan kita manusia ni ialah sejenis makhluk yang bermasyarakat. Sebab tu Tuhan ajar dan Nabi pun ajar pada kita, bila mana berdoa, ingatlah orang-orang selepas ni. Sebab tu Nabi Ibrahim, bila mana dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Dia tak doa diri dia, dia sambung doa tu, wa min zurriyati, dan juga zuriat aku. Dia pun tak guna perkataan anak-anakku sahaja, tapi dia guna perkataan zuriat. Zuriat ni maknanya lebih daripada anak cucu lagi, sampai pada Nabi Muhammad, sampai pada kita. Sebab kita pun memang datang daripada susu galur para Nabi. Nak sebut pada kita, para Nabi dia berdoa, seni berdoa tu. Sebab tu benda ni agak menarik. Saya sarankanlah kalau tuan-tuan ahli jemaah semua nak cari doa-doa para Nabi ni. Tapi dalam bahasa Melayu saya nampak tak ada lagi lah terjemahan tu. Tapi dia agak menarik. Ada satu orang ulama di Arab Saudi yang mengajar dalam Masjid Nabawi, nama dia Syekh Abdul Razak Badar. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dia ada tulis satu buku nama dia Fiqhud Du'a wal Fiqhul Ad'iyah wal Azkar. Fiqh berdoa dan juga berzikir. Menarik buku tu. Dalam usaha saya sendirilah, ada usaha nak terjemah tapi tak tahulah bila yang duk siap tu. Okey. Cuma nak beritahu, benda ni kita perlu supaya orang kita ni, jemaah kita ni ataupun orang Islam di mana-mana tempat pun, yatamatta' bid-du'a. Dia seronok dengan berdoa. Dia seronok. Dia tak rasa doa ni macam last option dah bila mana ada ujian. Kan ada orang ni dia kena ujian, dia tak nampak lagi berdoa, dia nampak benda lain. Kita ejah ni, kita ejah YB dulu. Biasa orang lagu tu. Tapi dia tak nampak the first sekali option dia situ. Sebab dia tidak merasai nikmat berdoa. Dan kita nak rasa nikmat rintihan para Nabi dan Rasul tu. Dia tak rasa dia keseorangan, dia rasa dia ada kuasa yang sedang melindungi dia. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada malam ni kepada tuan-tuan sekalian. Apa saja yang berlaku pada kita, jangan kita rasa doa tu benda yang common ataupun biasa. Tapi jadikanlah diri itu, suburkanlah diri itu
menikmati doa para nabi dan rasul. Jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian pada malam ni. Saya pun tak nak bercakap panjang, sekadar perkenalan saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada YB sendiri, muslimin muslimat yang ada dan mendengar perkongsian yang mungkin dah pernah dengar dah kot sebelum-sebelum ni. Cuma sekadar orang Terengganu kata panah balik ya. Benda pernah dengar dah. Cuma bagi peringat balik. Okay. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.